Sembelih ni niat apa besar? Janji sembelih. Ada orang dia masuk korban tapi niat nak jual. Dia kata kalau daging korban ni kita ekspor, tinggi harga dah. Dia nak try market. Kita bawa dia satu tumpuk sembelih. Dia bukan bagi ke orang, dia pergi pack elok-elok freezer, dia hantar pergi London. Dia jual sampai sekilo berapa pound dah. Oh, dia kata terdekat boleh buat lagi. Dia pun niat apa pun bila sembelih sah ha? Tapi kerja dia buat itu kerja yang tak betul. Kerana ini adalah bulan korban, bukan bulan berniaga. Begitu saya katakan. Wallahu a'lam. Ya, sahabat. Kalau macam musafir ni, dia ada tetapkan untuk berapa hari tak? Macam masa saya solat jamaah pasar, ada yang tetapkan berapa hari, 3 hari. Macam kita biasa dengar, lepas pada 3 hari kita boleh start solat biasa. Ya. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Di dalam mazhab Syafi'i, dia tentukan 3 hari. Itu tidak termasuk perjalanan pergi, perjalanan balik. 3 hari ni maksudnya 3 hari kita duduk di satu tempat, kita boleh sembahyang jamaah pasal tadi. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tahu daripada awal jarak kita nak pergi, hari kita nak duduk di sana lebih daripada 3 hari, maka sampai-sampai tak boleh buat jamaah pasal. Pasal kita dah tahu lebih daripada 3 hari, maka sampai-sampai kita kena sembahyang tamam. Jamaah qasar hanya boleh dibuat dalam perjalanan pergi dan balik saja. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi kalau dilihat dari segi dalil-dalil yang dipakai, tidak ada satu dalil menentukan had waktu. Hadis Bukhari menunjukkan Nabi masuk ke Mekah, Nabi duduk 19 hari. Selama 19 hari Nabi sembahyang qasar. Jadi kita katakan dari segi para ulama ada menetapkan had waktu. Tetapi riwayat-riwayat yang menetapkan had waktu ni tak jelas. Yang jelasnya bila kita duduk di situ, kita seorang musafir, kita nak selesaikan kerja kita seminggu ke 2 minggu, kita dibenarkan sembahyang qasar. Tapi kalau kita nak sembahyang tamam, silakan. Ada riwayat Umar Al-Khattab hantar bala tentera ke Bahrain 6 bulan. Maka Umar berpesan 6 bulan kamu sembahyanglah qasar tanpa jamaah. Bila perjalanan nak balik, barulah perjalanan nak balik itu buat jamaah qasar pula. Stay di situ qasar sahaja tanpa jamaah. 6 bulan pernah ada riwayat bala tentera Umar buat. Jadi kita tidak menyatakan muktamad mesti 3 hari. Lebih sikit pun tak ada apa. Boleh buat. Ini kita boleh tengok perbicaraan dia dalam Sahih Fiqh Sunnah, pembahasan. Tak ada itu sampai sebelah pandangan di kalangan para ulama. Tidak ada hal apa-apa. Kalau belajar Sama. Mai mengaji UiTM Kuantan. Ingat? Asal Johor duduk Kuantan. Perjalanan daripada Johor ke Kuantan pun hampir dekat 300 kilo. 300 kilo, 4-5 jam yang jalan sampai sini. Mazhab Syafi'i 100 kilo dah boleh start sembahyang jamaah qasar, duduk di sini. Maka selama dia duduk di atas nama pelajar, dia boleh ambil kota yang agama bagi. Dia boleh sembahyang qasar. Bukan jamaah qasar, qasar saja. Masuk waktu dia buat dua, masuk waktu dia buat dua. Orang kata apa dia buat perangai dulu ni? Saya orang Johor. Kecuali lah dia duduk di sini, dia tengok keindahan negeri Pahang. Kan? Pasal dia kata apa dia? Dari Melaka ke negeri Pahang, sehingga sebentar di beli berangan. Berangan tahu kan? Johor kan? Dia daripada Melaka nak pergi Pahang, nak ambil Tuan Tijah lah. Nak ambil Tuan Tijah tu. Ni pasal Raja Melaka dah hangau, nak ambil Tuan Tijah. Tapi dia singgah sebentar di Johor beli berangan. Hajat di hati nak buat jasa. Takut-takut apa? Lupa nak? Semua bekas hafal Quran lupa dah. Takut-takut tak dimakbulkan. Jadi dia dah bagi tahu lah. Cantik negeri Johor. Negeri Pahang ni cantik. Hantu mai ke negeri Pahang, tengok Tuan Tijah tengok orang Melaka. Tuan Tijah berkenan kat hantu.
Tapi tuah ni seorang yang tidak terhaka pada sultan. Tuah bagi sirih hati kapai nak balik tu, tuah jampi. Rupanya tuah pun ahli sihir juga. Bagi sirih punya kuih, Tun Tijah makan dengan penuh air mata. Akhirnya Tun Tijah lupa pada hantu. Yang teringat dekat tuah siapa dia? Melut. Orang Bukit turun mai. Tapi dia mai ke istana. Karmawijaya telah pasang perangkap, dia sudah jadi gundik raja. Tuah kata dekat Melut, bukan kata ingat dekat hang, aku mai jumpa hang ni sengat-sengat pun dah salah dah. Hantar dah hukuman dia, hang gundik raja, mati. Jadi Pahang ni cantik, berkenan kat orang Pahang. Maka terus nak jadi orang Pahang. Maka pada hari berkenan nak jadi orang Pahang, terputuslah dia dah tak boleh ambil kota orang musafir dah. Dia telah dianggap orang Pahang. Lepas itu Osman, dia antara hujah Osman, kenapa Osman balik ke Mekah? Dia sembahyang 4 rakaat kerana Osman kata, bini aku orang Mekah. Maka bila aku balik ke Mekah, aku balik ke negeri pak mentua aku. Maka aku juga orang Mekah. Maka pasal itu aku tak sembahyang 2 rakaat, aku mula sembahyang 4 rakaat. Itu kata Osman. Kalau kita balik kampung hari raya, Kalau kita balik kampung raya, kita tu ingat kata rumah pak mentua macam rumah kita buat 4 lah. Kalau kita tu ingat kata rumah pak mentua dia mati takkan nak bagi geran kat kita apa. Ya. Rumah dia. Kalau dia mati, mak mentua kita tu ada. Geran tukar nama Faraid, kita tak dapat apa. Apa aku ingat rumah dia macam rumah aku. Maka kita boleh buat doa. Kita tak mengiktiraf tempat itu sebagai tempat kediaman mutlak kita. Ini semua transit saja. Maka kita boleh ambil kota musafir. Tapi nak buat tamam tak ada salah. Boleh buat tamam. Tapi boleh dah ambil kota tu boleh. Tapi kalau balik, ada mak mentua dengan menantu, dia pun very close. Sampai pak mentua pun naik geram tengok. Hang punya rapat dengan dia, aku jadi jauh pula. Nasi buah kat menantu, ayak tangan bubuh kat pak mentua bagi ayak kaki, kat menantu bagi ayak tangan. Punya close, very close. Kalau macam tu punya close, balik rumah pak mentua, kira balik kampung dia. Balik. Orang kampung pun baik dengan dia. Kami tunggu bila lah hang nak balik mai. Hang bagus lah. Orang Pahang ni bagus-bagus punya pun. Balik pergi. Kalau macam tu punya close, kira balik kampung sendiri ya. Putuslah kota-kota apa musafir. Kita sampai sana, kita jadi orang sana. Kita balik kampung kita betul, kita jadi orang kampung kita betul pula. Jadi ala kulihannya, di situ ada satu kedudukan yang tidak menentu. Kita yang boleh menentukan. Sudah. Boleh biasa Pak. Kalau macam sekarang ramai orang yang kerja KL duduk Kuantan. So weekend husband. Dia balik weekend. So macam mana kalau KL? Ya, wallahu ta'ala alam. Dia orang mana? Dia orang KL. Kuantan. Dia orang Kuantan. Kerja KL. Ya, betul. Saya lebih suka pada pandangan yang diijtihadkan oleh para ulama. Sepanjang dia ulang alik, dia musafir. Cuma tinggal kita tanya kat dia, hang ni betul-betul hang suka duduk mana? Dia kata, Pahang ni ada rumah saya. Habis hang biar kerja di sana, saya kerja. Maka dia adalah orang Pahang. Maka bila dia sampai ke Pahang, tak ada sembahyang jemaah qasar, dia sembahyang tamam. Kalau dia di KL, Dia di KL seminggu tu? Ya, dia musafir. Dia boleh ambil kota-kota orang musafir. Tapi kalau dia jawab tak tentu arah, saya pun tak tahu betul-betul saya orang mana. Yang saya tahu saya orang Malaysia. Aku ni hantar dah serabut hidup aku. Saya nak pergi sana, saya nak pergi sini. Kalau macam tu dia jawab, dia pergi tak mana pun dia musafir. Dia pergi tak mana pun dia musafir. Dia boleh terbang ikut dan orang. Tak tahu nak duduk tak mana. Dia kata aku, tak mana aku mati, yang tu lah kubur aku. Habis rumahnya hang beli, ini semua harta dunia ni. Dunia semua ni. Aku tak ada ingat nak cadang rumah aku. Tak. Aku minta tahu lah. Maka dia orang berkelana.
sampailah dia menentukan dia nak duduk tak mana, dia orang situ. Walaupun dia orang Pahang, dia ada rumah di Pahang, tapi jiwa dia jiwa Kuala Lumpur. Duduk di Pahang ni tak seronok, pasal Pahang tak ada GST. Duduk Kuala Lumpur seronok, dia ada GST, dia ada dia seronok. Dia seronok. Jadi dia suka, dia dah biasa dengan kehidupan lagu tu. Jadi dia suka di sana. Maka dia balik Pahang, dia kelahiran Pahang, tapi Pahang bukan kediaman dia, bukan manzil dia, bukan kediaman dia. Saya lebih suka ijtihad yang telah ulama putus macam tu, supaya memberi kemudahan kepada orang yang bergerak. Wallahu a'lam. Ada soalan lain tak? Ya sahabat. Ada riwayat Nabi pukul dah. Apa dia? Nabi kena pukul dah. Pukul? Oh, adakah riwayat Nabi pukul? Anak dia. Nabi pukul anak dia? Dalam mendidik dah. Ya. Riwayat tak menjelaskan Nabi pukul anak dia, sebab anak dia semua terdidik. Nabi melaksanakan apa yang dia sebut. 7 tahun dia telah asuh Fatimah, dia telah asuh Zainab 7 tahun. Anak laki-laki dia tak sempat, pasal anak laki-laki dia semuanya mati kecil. Apa yang ada dengan Nabi kesemuanya anak perempuan Nabi. Cuma riwayat menyebut kepada kita Hasan dan Husain. Kerana anak Nabi mati kecil, Nabi tak ada anak laki-laki besar kan. Jadi bila dia tengok cucu dia Hasan Husain, dia layan macam anak dia. Orang contoh kata kemaruk anak kan. Dapat cucu mula perempuan, dapat cucu kedua perempuan. Anak dah perempuan 7, cucu pun perempuan. Mai cucu nombor 3 perempuan. Tak tahu mai cucu nombor 4 jantan. Allah, jangan layan anak betul-betul ya. Semua nanti cemburu. Jadi Nabi mendidik anak dia. Apabila dia tak suka satu benda, dia jegir kepada anak-anak perempuan dia, kesemuanya akan berubah. Sehingga kan kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tak dapat melihat seorang yang betul-betul karakter dia sama dengan Nabi, melainkan aku nampak kepada Fatimah. Fatimah ni Nabi punya didik dia sebiji Nabi. Beza Nabi dengan dia, Nabi, Fatimah. Itu je beza. Tapi perangai, akhlak, cara pandang, cara fikir, susunan hidup, Fatimah lah paling mirip kepada Nabi SAW. Siapa kata? Mak tiri Fatimah, Aisyah radhiyallahu anha. Berkenaan dengan cucu dia, pernah riwayat menyebut Nabi sebut benda kasar pada anak dia. Mana budak nakal ni? Ada riwayat menyebut lukak dia bagi. Mana lukak ni? Maksud dia lukak ni, kalau terjemah Melayu, selekeh. Bagi mandi belum muat. Bagi mandi belum muat. Kata Nabi, mana 2 budak lukak ni tak pernah elok, bagi mandi belum muat. Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, dia mak dia duk bagi mandi dah tu belum muat pula lah tu. Nabi tengah baca khutbah, cucu Nabi masuk pakai baju lambuh ke sungkok. Nabi turun atas mimbar disambut. Lepas tu Nabi kata, hampa 2 orang ni buat fitnah kat aku sungguh. Fitnah maksud dia apa? Buat leceh. Turun surah At-Taghabun menyebut innama amwalukum wa innama azwajukum wa amwalukum fitnah. Sesungguhnya isteri kamu, anak pinak kamu ni semua adalah ujian daripada Allah. Nabi kata, dua budak lukak ni suka buat macam ni kat aku. Tapi bila Hasan Husain membesar, dalam pembesaran mereka, mereka tahu apa Nabi suka, apa Nabi tak suka. Maka sekali Nabi pandang, mereka tak akan buat. Maka riwayat tidak menyebut Nabi memukul. Kenapa? Maksud daripada maqasid tarbiyah itu telah sampai. Inilah kata para ulama, memberi pendidikan pada anak perempuan lebih mudah daripada anak lelaki. Kadang-kadang kita tengok anak perempuan, kita cakap sikit, kita cerkah sikit, angkat sofa sikit, jadi. Anak lelaki-lelaki ni kita cerkah, dia taram kita. Macam lagu kata Pak Haji Bakhil, bapa Cikgu Murni, dia taram Pak Haji. Dia taram, maksud dia apa? Dia ingat pak dia buat. Dia cakap balik kat mak dia, awak pak ni cerkah orang kecil lagi ke? Awak
Bapak ingat orang takut ke? Dia sang kat mak dia. Mak dia kata, hang tak takut ke? Siapa takut? Bapak yang kecil manis semua takut apa? Anak perempuan, dia lain. Bapak dia jaga, hang jaga. Aku dah tengok hang lama dah perangai tak elok. Jangan bagi tangan aku naik. Kita jaga dengan mata terbeliak macam lampu merah, lampu stop tu. Tengok muka dia. Senyum sikit pun tak. Judil betul-betul kat dia. Dia menangis, dia lari masuk dalam bilik. Hang jaga, jangan sampai aku buka tali pinggang, nanti kena melilit. Yang tu dia tak takut, mak dia pula takut. Bapak buka tali pinggang, mak takut. Lari masuk bilik. Begitu. Tidak ada riwayat yang menceritakan. Wallahu a'lam. InsyaAllah ya khatul iman, semoga kita diberkati Allah. Selamat menyambut Ramadan, selamat menghayati bulan Ramadan dengan kelebihan-kelebihan yang ada di dalamnya. Semoga kita diberkati Allah. Doalah supaya kita ada jiwa yang besar untuk memahami perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.